Okey, Assalamualaikum dan selamat datang ke Engineer Studio. Topik pada kali ini adalah konspirasi Piala Dunia 1998. Konspirasi Piala Dunia 1998 ini melibatkan seorang player bola yang agak famous di mata dunia, iaitu Ronaldo Luis Nazario de Lima atau lebih dikenali sebagai Ronaldo. Sebelum kita pergi ke misteri atau konspirasi kesihatan Ronaldo sebelum menjelang final Piala Dunia 1998, mari kita melihat sedikit latar belakang Ronaldo. Dia sebelumnya muncul di Cruzeiro di negara asalnya Brazil sebagai pemain berusia 16 tahun, menjaringkan 44 gol dalam 47 penampilan senior. Begitulah bakatnya, gol terus mengalir di Eropah dengan tim PSV, iaitu 35 dari 36 permainan di semua pertandingan pada tahun 1994 dan 1995. Pada musim berikutnya, Ronaldo mengalami kecederaan lutut, tetapi dia masih menjaringkan 19 gol. Kemudian dia berpindah ke Barcelona dengan rekod 13.2 juta euro dan merupakan rekod pemindahan paling tinggi di dunia pada waktu tersebut, dan boleh dikatakan musim individu terbaik dalam karier kelabnya. Selepas 47 gol dan mendapat gelaran Copa del Rey dan Piala UEFA, satu pasukan bola iaitu Internazionale Milano atau dikenali dunia sebagai Inter Milan mengemukakan satu lagi tawaran rekod dunia, membawa Ronaldo ke Itali dengan harga 19.5 juta euro pada tahun 1997. Dia terus berkembang di Serie A, liga yang terkenal dengan taktik bertahan. Ini bermaksud bahawa menjelang Piala Dunia 1998 di Perancis, ada satu nama di bibir peminat di seluruh dunia, iaitu Ronaldo Fenomeno, iaitu fenomena. Itu adalah kejohanannya, dan tidak terkejutlah dikatakan jika Brazil mara ke final pada Piala Dunia 1998. Ronaldo telah menjaringkan 4 gol dalam perjalanan, termasuk satu di separuh akhir menentang Belanda pada Piala Dunia 1998. Dia sepatutnya memberi inspirasi kepada Brazil untuk kemenangan menentang tuan rumah dengan membawa pulang gelaran juara Piala Dunia 2 kali berturut-turut. Pada waktu tersebut, dia baru berusia 21 tahun, tetapi harapan seluruh negara yang menggilai bola sepak dan juga perhatian dunia tertumpu kepadanya kerana performansnya yang boleh dikatakan best player pada waktu tersebut. Tetapi menjelang final Piala Dunia 1998, terdapat beberapa peristiwa aneh, seperti Ronaldo dikabarkan mengalami sakit aneh dan terus dilarikan ke rumah sakit. Bahkan namanya hilang dari daftar pemain yang dibawa oleh pelatih Mario Zagallo. Dan lagi bertambah aneh apabila Ronaldo pada saat itu yang masih berusia 21 tahun bermain tidak seperti biasa. Dia bermain tidak seperti cara dia bermain sebelum final Piala Dunia menentang Perancis. Tak ada permainan lincah, pergerakan cerdik dan giringan bola khasnya yang mengantarkan tim Samba ke puncak. Pada akhirnya, sebuah gugutan di pengadilan Rio de Janeiro menyerang Ronaldo.
Dewan Perubatan setempat juga mengeluarkan aksi yang menyudutkan tim perubatan Brazil pada saat itu tentang apa yang terjadi pada Ronaldo ketika final Piala Dunia 1998. Walau pada akhirnya mereka dibebaskan, dapat sebuah penyelidikan dilakukan oleh anggota Kongres Brazil atas apa sebenarnya yang terjadi pada perlawanan yang berlangsung pada 12 Julai 1998 itu. Roberto Carlos yang saat itu merupakan teman sebiliknya pun tidak boleh menjelaskan apa yang terjadi. Roberto Carlos hanya mengatakan selepas makan siang, semua pemain kembali ke bilik masing-masing. Tiba-tiba seluruh tubuh Ronaldo bergetar. Berikut adalah petikan dari temu bual bersama Ronaldo selepas final Piala Dunia 1998. Selepas makan tengah hari, saya mengalami kekejangan selama 30 hingga 40 saat. Ketika saya bangun, terdapat kira-kira 10 orang di dalam bilik dan mereka bertanya bagaimana keadaan saya pada waktu itu. Saya memberitahu mereka bahawa saya baik-baik saja dan saya hanya mahu tidur. Dan saya tidak ingat apa-apa yang terjadi. Dalam perjalanan untuk makan tengah hari, saya bercakap dengan Leonardo dan dia memberitahu saya bahawa piala final bukanlah perkara yang paling penting di dunia. Saya memberitahu mereka bahawa dia gila. Sebelum makan tengah hari, saya melaporkan apa yang telah berlaku dan saya keluar dari permainan. Saya kemudian pergi ke hospital untuk menjalani pemeriksaan dan semuanya baik-baik saja. Dari sana, itu daripada hospital, saya terus menuju ke stadium dengan 1 jam sebelum permulaan dimulakan. Saya tiba dengan peperiksaan di tangan saya dan berkata kepada Zagallo, saya mahu bermain, dan dia kata anda akan bermain. Jadi berdasarkan terbual bersama Ronaldo, masih tidak dapat menjawab apa sebenarnya yang terjadi pada waktu itu kepada Ronaldo. Dan disebabkan itu muncul pelbagai teori konspirasi tentang apa sebenarnya yang berlaku pada final Piala Dunia 1998. Konspirasi pertama yang sering dibicarakan di mata dunia adalah konspirasi FIFA. Sekarang untuk teori konspirasi yang benar-benar lemah, iaitu teori konspirasi FIFA, di mana email yang didakwa ditulis oleh sumber di TV Globo menyatakan bahawa Brazil menjual Piala Dunia kepada FIFA dengan bayaran tunai $23 juta. Ideanya ialah membiarkan Perancis menang untuk menyenangkan FIFA baru yang hadir dalam Sepp Blatter, iaitu Presiden FIFA pada waktu itu, dan membantu orang Perancis melupakan masalah sosial mereka. FIFA kemudian berjanji kepada Brazil bahawa pemilihan akan memiliki jalan yang mudah untuk memenangi Piala Dunia pada tahun 2002 di Korea dan Jepun, dan bahawa Brazil akan menjadi tuan rumah Piala Dunia pada dekad berikutnya. Namun, rumor tersebut dibantah oleh Edmundo. Teori seterusnya adalah ubat misteri. Beberapa pemain mendakwa bahawa doktor pasukan Lidio Toledo mula menangis ketika dia tiba di bilik Ronaldo. Toledo menafikan ini, mendakwa Ronaldo sedar ketika menghampirinya tetapi bernafas dengan sangat kuat dan terdapat air liur di sekitar mulutnya. Pemain itu kemudian didakwa dihantar ke hospital untuk menjalani ujian neurologi, yang mana setiap orang menyangka akan menolaknya daripada bermain.
ujiannya kembali normal dan Toledo, seorang lagi doktor, jurulatih Mario Zagallo dan Ronaldo yang tekun membicarakan tentang keputusan sama ada dia cukup cergas untuk bermain pada final Piala Dunia 1998. Salah satu teori konspirasi yang lebih popular ialah Nike yang masuk campur tangan dan membuat Ronaldo menentang nasihat perubatan. Satu jenama yang besar di mata dunia pada waktu itu ialah Nike dan dia telah melabur lebih dari 100 juta euro untuk Ronaldo dan pasukan Brazil dengan membuat kempen penjenamaan yang luar biasa. Mungkinkah mereka tidak mahu superstar mereka tidak muncul di pentas terhebat bola sepak dunia ketika itu paling penting. Walaupun tidak ada bukti yang menyokong kenyataan bahawa Nike campur tangan dalam final Piala Dunia 1998, namun banyak yang percaya bahawa konspirasi Nike itu benar. Syarikat Nike selalu menafikan gangguan tersebut dan tidak ada bukti yang menyokong kenyataan tersebut. Ronaldo sendiri menyatakan bahawa pada tahun 2001, satu-satunya perkara yang diminta Nike kepada saya adalah dengan memakai kasut mereka. Dan konspirasi terakhir adalah teori nervous breakdown. Mental breakdown atau yang sering disebut sebagai nervous breakdown adalah satu kondisi stres yang berat yang menimpa seseorang hingga ia tidak boleh menjalankan aktiviti sehariannya secara normal sebagai manusia. Istilah ini sendiri sebenarnya sudah tidak lagi digunakan di dunia medis kerana berasa kurang spesifik. Dulu, istilah mental breakdown memang digunakan untuk menggambarkan serangkaian penyakit mental seperti depression, gangguan kecemasan atau stres. Namun sekarang istilah ini lebih sering digunakan secara awam untuk menggambarkan kondisi seseorang yang sedang merasakan gejala stres hingga ia tidak dapat melakukan aktiviti secara baik. Salah satu surat khabar utama Brazil iaitu Folha de São Paulo mendakwa bahawa Ronaldo mengalami gangguan saraf semasa piala itu. Folha de São Paulo menulis bahawa Ronaldo menunjukkan tanda-tanda kemurungan seminggu sebelum final Piala Dunia 1998 seperti menghancurkan basikal ke dinding. Pada malam permainan, Ronaldo mengalami krisis saraf. Toledo yang memasuki bilik Ronaldo menangis. Tetapi Ronaldo tidak mendapat ubat untuk mengatasi krisis saraf tersebut kerana risiko doping. Okey, itu saja untuk teori konspirasi pada kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan turn on notification bell supaya tidak terlepas untuk konten-konten yang akan datang selain daripada teori konspirasi seperti misteri, motivation and entertainment. Terima kasih kerana menonton.